Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Titik Sentuhan terus bertindak kembali bersiaran hari ini bersama saya Syuhaida Arifin. Saudara, terima kasih kerana terus kekal bersama rancangan kami sehingga ke hari ini, dan seperti biasa, dua lagi paparan yang kami akan ketengahkan untuk perhatian anda, iaitu rosak lagi dan resah Tanjung Keramat. Paparan selanjutnya bersama kami selama setengah jam dari sekarang. Mungkin nampak remeh tetapi sebenarnya menyusahkan pengguna. Isu kali ini kami akan paparkan berkenaan dengan mesin bayaran parkir yang mengundang kemarahan pengguna. Bukan sahaja tidak berfungsi, malah pengguna berasa terbeban dengan saman yang dikenakan terhadap mereka. Kru Titik Sentuhan menyelami aduan yang dikemukakan oleh warga kota. Kita terus sahaja bersama dengan wartawan Nur Syafiqah Masaad di beberapa lokasi yang dimaksudkan. Penggunaan kenderaan semakin meningkat hari demi hari, memandangkan ianya sudah mampu dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat. Sudah pastinya kawasan-kawasan tempat letak kereta yang menempatkan bank, restoran dan premis perniagaan lain menjadi tumpuan bagi pelanggan meletakkan kenderaan. Namun apa yang dikesalkan, kebanyakan mesin tempat letak kereta berbayar di beberapa kawasan perniagaan tidak berfungsi dengan baik dan tidak mesra pengguna. Difahamkan dalam seminggu pasti ada sahaja mesin tiket yang rosak dan pengguna terpaksa berjalan ke lokasi lain untuk mencari mesin pembayaran yang boleh berfungsi dengan baik. Ada juga di antara mereka yang mengabaikannya dan mengakibatkan mereka disaman pihak berkuasa tempatan. Mesin pembayaran tempat letak kereta yang disediakan sememangnya memberikan kemudahan kepada orang ramai. Namun timbul isu di mana mesin pembayaran tempat letak kereta tidak berfungsi dan tidak mesra pengguna. Pengguna turut tertekan bila mana mesin turut menelan shilling namun tiada tiket yang keluar. Sudah tentu situasi sebegini menaikkan kemarahan mereka sehingga langsung tidak membayar parkir sebagai tanda protes. Masalah sekarang kita di BKN-nya saman mahal kan. Kita kena bayar parking. Sekarang kita ikut sistem nak bayar parking. Sistem je nak jadi masalah, menyusahkan kita kan. Masuk duit, resip tak keluar, tapi mesin ni pun bengong juga kan. Tu macam mana cara penyelesaiannya? Nak salahkan kita pengguna ikut sistem tak boleh pakai kan. So kalau kita tak bayar ni pula, kan kita tinggalkan kereta saman. Di BKN-nya saman kurang-kurang 100. Pi di BKN Merayu dia bagi RM30. Tapi menyusahkan kita pergi sana. Inilah rungutan kebanyakan pengguna tempat letak kereta berbayar hasil tinjauan kami di sekitar Taman Tasik Permaisuri, Bangsar, Sri Hartamas dan pinggiran Damansara berkenaan isu ini. Mesin tempat letak kereta berbayar yang disediakan pihak berkuasa tempatan sepatutnya memberikan kemudahan, bukan menyusahkan. Mesin yang rosak juga tidak dibaiki berminggu-minggu lamanya dan ini mewujudkan ketidakpuasan hati di kalangan pengguna. Pengguna turut mendakwa setengah duit shilling yang mereka masukkan ke dalam mesin tersebut tidak diterima. Setelah berkali-kali mencuba, namun hal yang sama berlaku sehinggakan ada yang tertanya-tanya sama ada mesin ini hanya menerima shilling baharu atau menolak shilling lama.
Pernah beberapa kali. Masalah dia kadang-kadang tak mau terima duit shilling. Adalah beberapa kali lah. Mesin shilling tu okey, cuma kadang-kadang dia punya button tu ada problem. Lepas tu macam setengah tempat je boleh pakai touch and go. Yang macam dekat depan ni memang tak boleh pakai ni touch and go. So adalah pada saya touch and go tu penting lah sekarang kan, sebab tak ramai orang bawa shilling kan. Tiket parkir perlu diperagakan di hadapan cermin kenderaan masing-masing bagi mengelakkan tindakan saman dikenakan, dan waktu operasinya adalah dari Isnin hingga Sabtu bermula jam 7.30 pagi hingga 6 petang. Bukan itu sahaja, bunat yang tertera untuk pengguna memasukkan nombor plat kenderaan tidak boleh ditekan. Sehinggakan ada pengguna terpaksa menggores menggunakan shilling untuk mendapatkan tiket parkir. Melihatkan tindakan pengguna yang berbuat sedemikian, potensi untuk mesin parkir berbayar rosak amat tinggi. Namun mereka tidak melakukannya secara sengaja. Hal ini mengundang kekecewaan kepada pengguna sekiranya mereka disaman atas sebab kelemahan pengurusan pihak yang bertanggungjawab itu sendiri. Satu lagi pun macam mesin dekat sini kerap rosak. So bila kita tak bayar akan ada saman. So bila saman kita nak macam mana? Kadang-kadang kita ada letakkan notis kat situ. Macam mana nak bayar mesin rosak apa benda semua kan. Touch and go tak boleh guna apa benda semua. So dari segi macam kemudahan kita sebagai rakyat Malaysia ni nakkan satu pembaharuan. Tetapi dari segi dia punya kemudahan tu masih belum ditingkatkan lagi lah dia punya tahap keberkesanan gitu. Malah ada juga pengguna mengadu mereka pernah melihat tayar kenderaan dikunci oleh pihak berkuasa tempatan di kawasan tersebut. Diharapkan pihak bertanggungjawab lebih peka mengenai masalah ini sebelum sebarang tindakan diambil. Pernah nampak lah yang kunci tayar. Tapi komen saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab kunci tayar ni kadang-kadang saya tak pernah kena lah. Tapi saya nampak macam kadang-kadang kalau orang letak duit kan terlebih masa sikit pun kita tak tahulah sebab apa dia kunci tu, kita pun tak pastilah sama ada dia tengok rekod saman ke apa, saya tak tahu. Tapi saya pernah lah nampak kunci banyak-banyak. Sepatutnya pihak DBKL ke atau pihak yang menyelenggara parking ni tak sepatutnya buat klaim-klaim tayar ni apa. Tak sepatutnya. Di samping itu juga, tinjauan kami mendapati petak tempat letak kereta yang disediakan begitu terhad sehinggakan ada pengguna yang meletakkan kenderaan mereka di petak yang dihaskan untuk motosikal. Dah berapa ada token, so kita boleh letak kita punya nombor plate kereta dekat sini. Okay. Meskipun terdapat inisiatif lain bagi membayar kadar caj tempat letak kereta, contohnya aplikasi Jom Parking yang diperkenalkan bagi memudahkan pengguna membayar kadar caj parkir, namun penggunaannya hanya diketahui golongan muda sahaja. Bagaimana pula bagi golongan tua yang tidak mendapatkan pendedahan dan tidak tahu menggunakan aplikasi atas talian ini? Saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya pernah alami semasa saya nak bayar untuk parking, so mesin tu rosak. Rosak dan telan sekali duit. Okey, so kita buat komplain. So buat komplain, okeylah daripada segi sudut tu dia kata okeylah kalau kata tak boleh juga, dia kata dia akan bagi tahu dengan wakil daripada yang untuk yang DBKL datang untuk saman tu, dia kata jangan saman. So macam saya tak tahu, saya kena bagi nombor plate kereta saya ke? Dia kata okey bagi nombor plate kereta kat situ. Okey, dan satu lagi dia kata ada kaedah lain selain daripada kegunaan mesin tu kita masukkan duit. Dia kata boleh kita buat online Jom Parking. Okay, so far untuk online Jom Parking tu kita
macam kita lah muda ni kan, kita tahu tentang sistem internet semua tu, kita tahu macam mana nak guna. Bayangkanlah kalau yang orang yang berumur ke apa kan, yang tak tahu dengan sistem teknologi sekarang, so macam mana nak buat online. So nak tak nak saya silap akan kena saman dekat situ. Kami mengharapkan agar pihak yang bertanggungjawab menyelesaikan isu ini dengan kadar yang segera agar pengguna tidak lagi terbeban dengan denda atau saman yang dikenakan, sedangkan mereka hanyalah mangsa keadaan. Nur Syafiqah Mat Saad untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Bukan sahaja kuartus terbiar, malah terdapat balai raya yang tidak diselenggara oleh pihak berwajib dan surau yang terbengkalai setelah sekian lama. Bagai berjiran dengan hantu, penduduk gelisah bila mana memikirkan apakah perancangan sebenar untuk menaik taraf kuartus ini. Kita bersama dengan wartawan Estava Gururaj Sekharan dalam Resah Tanjung Keramat. Saksikan. Ibarat macam duduk atas kerusi ni, duduk saja. Tak ada buat pemantauan, tak ada buat buat pusingan dan datang tanya penduduk apa masalah, tiada. Ibarat macam jawatan yang diberi pada diorang ni, ibarat macam hanya nama. Tengoklah sendiri. Kuartus yang terbiar, kan? Balai raya yang terbiar, kampung yang penuh sampah, surau yang terbiar. Ini adalah antara luahan penduduk kampung Tanjung Keramat, Kuala Selangor. Luahan yang dipaparkan sebentar tadi jelas menggambarkan rasa kecewa sebahagian penduduk di sini yang diulit keresahan dek kerana kuartus terbiar di perkampungan mereka. Bukan setakat kuartus terbiar, terdapat balai raya yang sudah tidak diselenggarakan oleh pihak berwajib dan surau yang telah sekian lama terbengkalai. Bagai berjiran dengan rumah hantu, penduduk gelisah bila mana memikirkan apakah perancangan sebenar setelah kuartus ini ditinggalkan. Adakah hanya dibiarkan begitu sahaja sehingga menjadi sarang binatang berbahaya seperti babi hutan dan ular? Saya rasa kesal. Di belakang saya ini ada kuartus Jabatan Bekalan Air. Pada asalnya memang Jabatan Bekalan Air. Setelah diambil oleh Puas Selangor, tak ada apa pun yang baik pulih ataupun diambil tindakan untuk membersihkan kawasan ini. Cuma saya rasa kesal kenapa boleh terjadi macam ini. Sebab kami sebagai penduduk di sini khawatir dengan nyamuk, dengan apa semua bagai, takut membahaya kesihatan pada penduduk di sini. So sepatutnya benda ni bukan kita yang penduduk di sini mengambil alih tentang kebersihan apa semua kawasan ni. Ini di bawah jabatan. Tak kira lah sama ada Jabatan Bekalan Air atau Puas ataupun Air Selangor yang terkini kan. Tapi buat masa ni memang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tindakan feedback daripada diorang untuk membersih dan membaik pulih bangunan ataupun meruntuhkan bangunan. Penduduk juga mendakwa kuartus yang terbengkalai sejak 15 tahun itu menyebabkan ribuan penghuni terpaksa hidup dalam ketakutan dan berjaga-jaga setiap masa kerana khawatir terhadap ancaman tetamu yang tidak diundang. Bukannya tidak pernah berlaku. Kejadian seorang kanak-kanak disondol babi yang datang dari arah kuartus terbiar ini, namun masih belum ada tindakan untuk menanganinya. Rasa kecewa di mana kampung ni telah pun ditinggalkan lama. Lepas tu kuartus yang dibiarkan seperti macam tiada pihak yang tampil, dan juga sampai sekarang ni ketua kampung pun tak ada lagi. Saya pun tak kenal ketua kampung sebenarnya, kan. Nak kata apa, saya pun tak faham lah. Sebab apa ketua kampung saya tak kenal. Lagi satu isu surau. Surau ni benda dah lama. Majoriti sini semua umat Islam. Jadi warga-warga tua, warga-warga emas ni yang tak larat nak berjalan, nak pergi jauh-jauh, saya rasa agak rasa kecewa dengan apa yang terjadi pada kampung ni dan rasa malu pada semua orang dengan keadaan kampung ni, kuartus yang terbiar, yang tak diselenggara dengan baik, lagu aktiviti yang tak berfaedah seperti judi, minum arak, konten sekolah. Tak kemungkinan benda ni ada satu unsur-unsur maksiat akan berlaku jika tidak dipantau. Kuartus ni dah hampir saya kira 8 tahun, 9 tahun terbiar dan jadi tempat penagih dadah, sarang ponteng sekolah, dan kita boleh lihat sendiri sini tempat ada botol minuman keras, judi kan, dan jalan-jalan diorang masuk dekat sini kan. Jadi tak dipantau. Minta pihak berwajib, saya rasa kecewa, minta pihak berwajib datang
Kan, tengok sendiri kuartus yang terbiar ni. Tinjauan kami juga mendapati kuartus ini berada dalam keadaan usang dan kotor. Bukan itu sahaja, persekitaran bangunan yang bersemak samun ini dipenuhi dengan longgokan sampah sarap yang dibuang oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Kami juga dimaklumkan oleh penduduk kampung Tanjung Keramat sehingga ke hari ini masih belum ada pihak yang tampil mengambil apa-apa tindakan bagi membersihkan kawasan sekitar kuartus tersebut. Melihat kepada keadaan persekitaran yang kotor ini, pastinya ia akan mengundang pelbagai penyakit, terutamanya denggi yang membahayakan nyawa penduduk sekitar. Menurut penduduk, setiap bulan pasti ada sahaja dalam kalangan mereka yang dijangkiti demam denggi. Malah penduduk mendakwa telah ramai yang menemui ajal dek kerana serangan penyakit ini. Dalam usaha mengurangkan risiko denggi ini, Persatuan Penduduk sering melakukan semburan fogging bagi membendung kehadiran nyamuk Aedes. Akak rasa sangat kecewa lah tentang kampung akak sendiri yang bukan nampak macam kampung tapi nampak macam hutan. Kemudian dengan nyamuk banyaknya, dengan dulu masa kita mula membesar kampung ni cantik, tapi sekarang bila kita dah tahap umur kita macam ni, kampung ni macam dah nampak tua sangat. Sedangkan apabila dikatakan membangun, tentulah kemajuan yang nampak lebih kan, tapi kita nampak macam kampung ni uzur dengan sampah sarap dia, dengan hutan, dengan nyamuk yang banyak. Kemudian baru-baru ni anak akak sendiri kena denggi, 5 hari duduk hospital. Jadi akak minta lah kalau boleh kampung ni dibaik pulih dan nak nampak kemajuan untuk anak-anak kita. Selain itu, penduduk turut kecewa bila mana balai raya yang sepatutnya menjadi pusat berkumpul para penduduk kampung kini daif tanpa diselenggarakan dengan baik. Dahulunya, banyak kelas-kelas memasak, mengaji dan aktiviti penduduk dilakukan di balai raya ini. Namun, sejak balai raya ini mula rosak, penduduk sudah tidak lagi menggunakannya. Sehinggalah kini, balai raya ini ditinggalkan sepi tanpa penyelenggaraan dari pihak terbabit. Bukannya penduduk tidak pernah membaiki balai raya ini, tetapi kos yang tinggi menjadi halangan kepada mereka. Lebih menyedihkan, balai raya yang dahulunya tersergam indah dan menjadi tumpuan anak muda, kini dipenuhi semak samun dan sampah sarap. Bangunan uzur ini juga dikuatiri menjadi lokasi remaja ponteng sekolah dan pot penagihan dadah. Sepanjang hidup saya lah, daripada saya kecil membesar, balai raya ni sebenarnya dijadikan tumpuan penduduk untuk berkumpul, anak-anak muda bersukan, buat satu aktiviti untuk satu aktiviti masyarakat. Tapi apa yang terjadi sekarang ni sangat kecewa apabila balai raya pun dibiarkan macam tempat membuang sampah. Tempat membuang sampah, tempat budak-budak muda buat benda-benda tak elok. Jadi saya rasa balai raya ni kalau boleh dijadikan seperti dulu. Bukannya macam sekarang. Sekarang ni anak-anak muda saya tengok dah jadi macam rasa kecewa, marah, geram dengan keadaan sekarang ni. Makcik nak balai raya ni baik elok macam dulu. Janji dulu kata ada buat surau. Tapi sampai hari ni dah berpuluh tahun dah, makcik tak nampak pun bayang surau tu. Kata ada tapak surau di belakang sana kan. Tapi sampai hari ni makcik tak nampak. Bukan itu saja, isu surau terbengkalai juga perlu diberikan perhatian sewajarnya supaya anak-anak penduduk kampung ini mempunyai tempat untuk mengaji Al-Quran dan menjalankan aktiviti keagamaan. Kami juga difahamkan projek surau ini sudah terbengkalai hampir 2 tahun dan hanya rangkainya saja yang kelihatan. Sebelum ini, penduduk pernah mengambil inisiatif untuk meneruskan pembinaan surau ini, tetapi disebabkan dana yang tidak mencukupi, mereka terpaksa menunda hasrat tersebut. Kami di sini tak ada tempat apa-apa pun untuk sembahyang, untuk buat beramal kan. Tak ada apa benda pun yang boleh kita buat di sini. Kan? Kata janji dulu nak naikkan surau, nak naikkan itu ini, tapi kami satu apa pun tak dapat apa pun. Tak ada merasa apa-apa langsung. Jadi saya selaku anak muda yang lahir asal anak jati Kuala Selangor ni tak puas hati. Memang rasa sangat kecewa apabila kampung kami ni dibiar begitu saja, seolah macam tak dipandang langsung. Dengan lampu jalan tak ada, gelap. Jadi ni suasana kampung. Jadi orang penduduk kampung sendiri tak ada kemudahan asas. Kemudahan asas pun tak dipandang. Jadi seperti balai raya pun, dulu saya mendengar cerita daripada abang-abang, ayah-ayah dulu, pusat di selaku pusat balai raya ni. Jadi orang kampung berkumpul dengan aktiviti
kenduri, masak apa semua jadi rapat. Sekarang ni dah tak ada. Kami mengharapkan setelah isu ini dipaparkan, pihak berwajib membuka mata dan mendengar luahan masyarakat di sini yang mendambakan prasarana yang sempurna bagi menjalankan aktiviti komuniti mereka. Beginilah keadaan yang dapat saya dikongsikan. Selain mempunyai pelbagai masalah yang lain, penduduk di sini juga khawatir dengan binatang-binatang liar yang berkeliaran pada waktu malam. Persoalannya sampai bilakah penduduk Tanjung Keramat ini harus mengalami situasi sebegini? Kami akan cuba mendapatkan komen dari beberapa pihak berkenaan isu ini. Tabah Guru Raj sekarang untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Saudara, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini dan kami berharap agar dua paparan sebentar tadi mendapat perhatian daripada pihak yang bertanggungjawab. Seperti biasa, untuk sebarang permasalahan ataupun aduan, anda boleh terus sahaja ke Facebook kami di Titik Sentuhan TV1. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Saya Syuhaida Arifin, sehingga berjumpa lagi.